Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Fauziah binti Jasmi, bernombor matrik C20A1427 dari subjek SPR 3042 Ensemble Music Ethnic akan membentangkan hasil kajian saya mengenai tarian kuda kepang. Berikut merupakan 9 aspek yang saya ketengahkan melalui pembatangan ini, iaitu pengenalan bagi kuda kepang, sejarah dan asal-usulnya, kepercayaan, simbolik dan mitos, peralatan muzik yang digunakan, cara tarian kuda kepang tradisional ini dipersembahkan, pengaruh dan persepsi tarian dalam masyarakat, peralatan dan bahan yang digunakan, proses pembuatan patung kuda kepang dan juga kostum-kostum yang digunakan oleh para penari kuda kepang. Pengenalan. Tarian kuda kepang merupakan sebuah tarian tradisional yang popular terutamanya dalam kalangan masyarakat di negeri Johor. Kuda kepang turut dikenali sebagai kuda lumping, jaran kepang panggilan daripada orang Jawa dan jalitan. Ianya diperbuat daripada anyaman buluh yang dibentuk menjadi seekor kuda tanpa kaki. Secara kebiasaannya, tarian ini dapat dilihat di majlis-majlis keramaian seperti majlis perkahwinan. Namun begitu, tarian kuda kepang ini mengamalkan perbuatan syirik di dalamnya kerana ianya mengandungi unsur-unsur ritual seperti pemujaan roh, pembacaan jampi dan sebagainya. Sejarah dan asal-usul tarian kuda kepang. Di sini terdapat banyak pendapat yang menceritakan bahawa bagaimana sebenarnya tarian kuda kepang ini wujud. Pendapat pertama, bermula daripada seorang penyair Islam yang ingin menyebarkan dakwahnya tetapi tidak mendapat sambutan. Oleh itu, beliau mereka sebuah tarian bagi menarik perhatian orang ramai. Pendapat kedua menyatakan bahawa ianya diambil iktibar daripada derapan kuda pada tentera Islam di bawah pimpinan Sayyidina Ali dalam menegakkan Islam. Pendapat ketiga dikaitkan dengan seekor kuda kayangan, iaitu kuda Samrani yang datang ke tanah Jawa untuk mencari rakannya yang hilang. Setelah berjumpa, kuda-kuda itu menari dengan riang hatinya. Pendapat keempat bermula daripada ritual animisme yang diperoleh daripada sembahyang atau penyembahan kepada semangat alam. Kepercayaan, simbolik dan mitos. Upacara khas sebelum persembahan. Sebelum persembahan, sesi pemujaan roh, pembacaan jampi, membakar kemenyan akan dilakukan oleh Tok Bomoh. Selain itu, penyediaan makanan seperti telur, bunga, rumput dan sebagainya turut disediakan sebagai simbolik kepada upacara tersebut. Melihat warna merah dan serpihan kaca. Mereka perlu mengelakkan daripada pemakaian warna merah kerana diyakini akan meningkatkan kemarahan roh yang ada. Serpihan kaca turut akan mencederakan pemain apabila keadaan sekeliling menjadi tidak terkawal kerana penari-penari akan bertindak di luar kawalan mereka. Ketiga, cara penyimpanan kuda kepang. Kuda kepang yang digunakan tidak boleh dipijak, dilangkah dan sebagainya. Jika tidak, pelakunya akan diganggu oleh roh-roh kuda kepang. Pada persembahan yang akan datang, secara tidak langsung akan merosakkan persembahan. Peralatan muzik yang digunakan. Terdapat 7 alat muzik yang digunakan oleh pemuzik dalam menjayakan persembahan tarian tradisional kuda kepang ini, iaitu angklung, ponang, gendang Jawa, cidor, kenong, sarabakin dan juga gong. Cara tarian kuda kepang ini dipersembahkan. Persembahan tarian kuda kepang memerlukan tidak kurang daripada 25 orang yang terdiri daripada 9 orang penari, 15 penjaga danyang dan 2 orang tok bomoh yang bertindak sebagai bomoh pemulih. Dimulai dengan acara pembakaran kemenyan sambil membaca jampi atau mantra oleh tok bomoh untuk memberikan semangat kepada roh-roh.
Ketua penari akan memulakan tarian dengan memecut kuda untuk menentukan rentak tarian, manakala penari yang lain akan mula naik ke atas kuda masing-masing. Apabila alunan muzik mula diperdengarkan, penari mula beransur-ansur memasuki ruang persembahan. Alunan muzik semakin lama semakin rancak dan para penari menderap dengan lebih laju. Pada ketika ini, para penari sudah mula berkelakuan aneh dan luar biasa sehingga mampu melompat setinggi 6 hingga 7 meter dengan sendirinya. Keadaan ini menyaksikan bahawa para penari dalam keadaan separa sedar kerana dipercayai roh-roh jahat telah merasap masuk ke tubuh badan penari. Persembahan masih diteruskan, namun apabila keadaan menjadi semakin huru-hara, Tok Bumoh akan mengarahkan dayang untuk menangkap serta merebahkan para penari untuk sesi pemulihan. Pengaruh dan persepsi tarian kuda kepang ini dalam masyarakat. Seperti mana yang diketahui bahawa tarian kuda kepang ini mengandungi unsur-unsur syirik di dalamnya seperti pemujaan roh, pembacaan mantra dan sebagainya. Oleh disebabkan itu, satu persidangan telah diadakan pada 18 Februari 2009 oleh Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor. Hasil persidangan tersebut, mereka telah mengeluarkan fatwa mengharamkan tarian kuda kepang ini daripada terus dipersembahkan. Hal ini demikian kerana sudah terang lagi bersuluh ianya telah bercanggah dengan hukum hakam agama Islam. Peralatan dan bahan dalam pembuatan patung kuda kepang antaranya ialah buluh, gergaji, parang, pisau raut, tali jemati, cat minyak, gunting dan juga berus. Proses pembuatan patung kuda kepang. Terdapat 8 proses yang perlu dilalui untuk membuat kuda kepang. Proses yang pertama ialah proses pemilihan buluh. Pencarian buluh yang sesuai seperti buluh tali amat penting bagi menjamin kualiti kuda kepang untuk penjagaannya dalam jangka masa yang lama. Setelah itu, buluh tersebut akan dipotong kepada beberapa bahagian. Seterusnya, proses rendaman buluh. Buluh yang telah dipotong akan direndamkan ke dalam parit. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses penebutan pada batang buluh serta membolehkan proses pengawetan menjadi lebih mudah. Proses pengawetan dapat meningkatkan jangka hayat buluh supaya boleh bertahan dengan lebih lama. Proses yang ketiga ialah proses meraut buluh. Buluh-buluh yang telah dibilah akan diraut supaya kelihatan lebih bersih dan nipis serta mudah diluntur. Seterusnya, proses menganyam buluh dilakukan yang bermula dengan bahagian ekor ke bahagian tengah dan disusuli dengan bahagian kepala kuda kepang. Seterusnya, proses memotong anyaman mengikut saiz. Lebihan anyaman yang dibuat akan dipotong mengikut saiz kuda kepang yang sebenarnya. Bagi pemasangan bingkai pula, penggunaan buluh yang dibilah secara kasar akan diatur mengikut bentuk kuda kepang supaya bahagian luarnya kelihatan lebih kemas. Seterusnya, proses mengecat. Bagi kuda kepang ini dengan menggunakan cat minyak supaya tahan lasak dan menampilkan warna yang terang. Setelah itu, ianya akan dijemur bagi mengeringkan cat minyak tersebut. Akhir sekali adalah proses mencorak pada kuda kepang. Elemen-elemen kreatif boleh diguna pakai seperti memasang perhiasan dengan mengenakan jambul pada bahagian tengkuk dan ekornya. Kemudian, kuda kepang ini boleh digunakan dan juga siap sedia untuk dipasarkan. Kostum pemain kuda kepang. Tarian ini menyalurkan unsur-unsur kreativiti dengan pemakaian perhiasan yang tertentu. Sebagai contoh, para penari lelaki akan memakai pakaian bercirikan seorang pahlawan Melayu iaitu berbaju Melayu atau pakaian silat. Selain itu, mereka turut melapitkan vest pada pakaian mereka. Namun begitu, pakaian berwarna merah amat tidak digalakkan kerana dipercayai warna tersebut akan memudaratkan orang sekeliling.
Kesimpulan. Secara kesimpulannya, tarian kuda kepang ini mempunyai keunikan serta nilai sejarahnya yang tidak boleh didapati di mana-mana. Awalnya dimulai dengan pengisian ilmu pengetahuan, tetapi akhirnya diselitkan pula dengan perbuatan syirik. Perkara ini wajiblah ditegah dan diambil perhatian agar ianya tidak merosakkan akidah jiwa umat Islam. Sungguh pun begitu, saya percaya bahawa jika tarian ini menolak unsur syirik, ianya akan terus terpelihara sehingga ke akhirnya.